Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Ustazah akan ajar kamu Tauhid darjah 4. Anak-anak buka buku teks ini ya untuk buat rujukan Ustazah ajar ya. Okey, sebelum kita terus kepada mata pelajaran kita, apa kata kita baca doa Al-Fatihah dan doa belajar ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد ya anak-anak. Okey, kali ini kita akan belajar. Anak-anak boleh buka muka surat 40 ya. Kita tengok muka surat 40. Sebelum tu anak-anak kalau yang tak ada buku teks tu boleh share kat sini tengok ya. Ustazah ada share tajuk kita ni. Tu dia. Okey anak-anak. Ya, Ustazah besarkan. Kita kasih full. Alright. Nampak tak? Okey, nampak. Muka Ustazah yang comel ni nampak tak? Nampak kan? Okey, jap. Ustazah bagi duduk sinilah. Duduk tengah-tengah ni. Nak interpret juga Ustazah ni. Okey. Cuba tengok pengertian hari kiamat. Cuba tengok ya, pengertian hari kiamat dan dalilnya. Okey. Okey, kiamat, apa dia erti kiamat? Erti kiamat ialah hari kebangkitan semula makhluk di akhirat selepas kehancuran alam dunia. Okey, setiap yang mati akan dihidupkan semula dan dihidupkan di padang mahsyar. Amalan mereka akan dihisap sebelum ditempatkan sama ada di syurga atau di neraka. Itu adalah pengertian hari kiamat. Bila berlaku kiamat, kita akan dibangkitkan semula ya. Itu pasal orang kata, ustaz-ustaz kata, ustazah-ustazah kata, hidup itu hidup itu 2 kali, mati itu sekali. Yang pertama kita hidup di dunia, lepas tu kita dimatikan. Kemudian kita dibangkitkan semula, kita dihidupkan semula untuk hari kiamat. Hidup 2 kali, mati sekali. Okay. Yang seterusnya, cuba tengok dalil kiamat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Ini firman Allah dalam surah Yasin ayat 51 hingga 54. Okey, maksudnya panjang ni anak-anak. Cuba tengok dekat buku teks tu, kalau tak ada boleh tengok dekat skrin yang Ustazah share ni. Dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala, iaitu menghidupkan orang-orang yang telah mati apabila berlaku yang demikian. Maka semuanya segera bangkit keluar dari kubur masing-masing untuk menghadap Tuhannya. Pada ketika itu, orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata, aduhai celakanya kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami?
Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Hanyalah dengan berlakunya satu pekikan saja. Pekikan ni Ustazah pun terkesima pula. Hanya satu pekikan. Pekikan saja. Maka dengan serta-merta mereka dihidupkan ke tempat perbicaraan kami. Semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Maka pada hari itu tidak ada seorang yang akan dianiaya sedikit pun, dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan. Maknanya pada masa tu dah lama kan kita tidur dalam kubur tu, kita akan dibangkitkan. Pada masa itu orang-orang yang macam orang-orang yang tidak percayakan hari kiamat itu akan kata, aduhai celakanya kami. Maknanya dia mencelakakan diri sendiri. Maknanya ruginya dia. Sebab tak percaya bahawa kiamat itu ada. Ruginya dia. Kenapalah dibangkitkan kami dalam kubur. Jadi pada waktu itulah baru mereka tahu bahawa hari kiamat adalah hari pembalasan. Itu pasal kita kena percaya. Wajib percaya rukun iman. Ini rukun iman keberapa ni anak-anak? So saya nak tanya tu, rukun iman keberapa? Kena tahu ya, rukun iman tu. Okey. Cuba tengok muka surat sebelah ni. Surat 41. Keadaan manusia pada hari kiamat. Okey. Golongan pertama. Tengok golongan apa? Golongan orang yang beriman ni. Golongan orang yang beriman. Mereka dalam keadaan yang baik, tenang, gembira dan selamat serta tidak berasa bimbang menghadapi hari kiamat. Golongan yang kedua. Okey, hari kiamat ni kita ada dua golongan. Golongan pertama orang yang beriman, happy, suka, gembira, rasa selamat dan tidak akan berasa bimbang walaupun dia akan menghadapi hari kiamat tu. Tapi cuba tengok golongan yang kedua. Golongan kedua ialah orang yang kafir, orang yang munafik. Orang yang kafir, yang munafik macam mana Ustazah? Kafir ni termasuk orang kafir yang tak beriman kepada Allah, ya, orang munafik, ataupun senang orang yang bunuh diri pun boleh dikategorikan orang kafir. Orang Islam yang bunuh diri sendiri adalah dikategorikan orang kafir. Rugi tak? Rugi. Allah bagi nyawa kita, sayang tak? Sayang. Jadi jangan sesekali terdetik hati kita untuk bunuh diri, ya anak-anak. Okey, tengok, sentiasa dalam keadaan resah, gelisah dan menghadapi pelbagai penderitaan serta kesengsaraan. Dalam kubur pun dah rasa resah, apatah lagi kita nak menghadapi kiamat tu. Kalau dalam keadaan resah gelisah pun dalam kubur pun kita sengsara, derita, apatah lagi pada hari kiamat, apatah lagi dalam neraka. Itu kena tahu anak-anak. Sesungguhnya kita adalah di antara manusia yang sangat apa kita nak kata, kita manusia yang sangat-sangat orang kata sangat-sangat beruntung kerana kita dilahirkan secara Islam. Jadi kita kena hidup secara Islam. Yang pertama, solat. Solat jangan lupa. Solat itu tiang agama. Siapa tak solat tu jaga-jaga. Tak ada rahmat Allah. Allah akan berpaling pada kita. Sebab apa? Hidup kita di dunia ini adalah untuk menjadi hamba Allah, bukan hamba duit. Selalu orang jadi hamba duit, dia lupa solat ni. Jadi untuk jadi hamba Allah, biar kita jadi hamba Allah, duit tu jadi hamba kita. Bukan kita jadi hamba kepada duit. Itu maknanya betapa pentingnya solat dalam kehidupan. Jangan lupa lima waktu tu, ya. Jangan lupa, jangan main game selalu. Ini tak main PUBG lah, main apa? Rock kedai lah, main apa? Ot saya tak tahu lah. Macam-macam kamu main kan? Okey. Jadi solat jangan lupa. Jangan bazakan waktu dengan perkara yang sia-sia. Main game boleh, tapi jangan lupa kerja sekolah. Yang utamanya solat. Yang pertama solat, yang kedua kerja sekolah.
Kamu bukannya bekerja kan? Kan dia berniaga. Berniaga tu bagus. Ya. Okey. Seterusnya, kita tengok muka surat seterusnya. Okey, saya selak lagi ya. Okey, kita tengok tahukah anda. Okey, kita tengok tahukah anda antara tujuan Allah menjadikan hari kiamat ia adalah untuk apa? Supaya apa? Yang pertama, setiap hamba mengabdikan diri kepada Allah. Hamba tu kitalah, manusia ni hamba, anak-anak. Kita ni hamba Allah. Bukannya hamba orang, ya. Ya, kita bukannya hamba orang. Rasulullah dah hapuskan segala penghambaan. Tak ada hamba siapa-siapa. Janganlah kamu kata kamu tu hamba kepada ibu bapa. Banyaklah cantik. Tentang kamu yang jadikan ibu bapa kamu sebagai hamba. Basuh pinggan, dah makan tak nak basuh pinggan. Baju bersepah-sepah. Tu dah jadikan mak kamu sebagai hamba tu. Dah jadi bibi mak kamu tu. Berdosa. Apa kita perlu buat? Kita sendiri. Dah besar kan? Dah jam 4 kan? Baju kita mandi, nak mandi tu baju kotor kita masuk dalam bako. Pinggan yang kita makan, cawan yang kita guna untuk minum makan, basuh sendiri. Kan bersih rumah. Lepas tidur, kemas tempat tidur. Ada nampak sampah, buang sampah dalam tong sampah. Bagus macam tu. Itu baru anak murid yang terbaik, grade A. Alright. Seterusnya, manusia segera bertaubat setelah Manusia segera bertaubat setelah menyendiri pelakuan dosa. Menyedari. Allah. Susahnya lah kalau mata ni kabur. Menyedari pelakuan dosa. Manusia segera bertaubat. Itu kita wajib beriman kepada hari kiamat. Bila kita tahu, ya Allah, nanti kalau saya ni banyak dosa, banyak maksiat, banyak menyakiti hati ibu bapa, hari kiamat saya besok macam mana? Di padang mahsyar macam mana? Nanti saya ni masuk syurga ke masuk neraka? Masya Allah, takut ya anak-anak, takut. Subhanallah. Jadi apabila kita beriman kepada hari kiamat, maka kita dengan sendirinya akan segera bertaubat. Yang ketiga, menggandakan amalan kebajikan dan segera meninggalkan perkara mungkar. Okey, maknanya kita menggandakan amalan yang baik. Kita sentiasa berbuat baik, sentiasa mendorong hati kita kepada kebaikan, membaca Al-Quran. Saya tengok kat rumah ni dah PKP, dia macam-macam lah. Lagi-lagi lockdown langsung tak boleh keluar. Jadi anak-anak, kita menggandakan pahala kita dengan kebaikan, membantu ibu dan ayah di rumah. Jangan duduk saja, tidur saja, duk main game saja, makan saja, lain tak tahu buat. Tak boleh macam tu. Duduk rumah, kamu dah ramai-ramai adik-beradik tu, mak ayah mesti pening kan? Pening. Jadi kemas rumah, tolong ibu bapa, siram pokok bunga. Kalau kat luar tu pakai mask, jangan lupa nak siram pokok bunga. Walaupun nak buang sampah sekalipun, kena pakai mask. Ya? Jaga kesihatan. Dan penting ibu bapa kita gembira tak kita duduk rumah, gembira. Jangan berikan mereka rasa tertekan dengan adanya kamu ramai-ramai tu. Kalau kami di sekolah pun perasaannya bercampur baur. Begitu jugalah mak ayah kamu. Dengan ramainya daripada kamu, bercampur baur lah rasa perasaan tu. Jadi kita menggembirakan ibu bapa kita dengan cara apa? Kita menggandakan perkara yang baik untuk ibu bapa kita. Kita dapat pahala, mak ayah kita pun dapat pahala. Okey. Seterusnya yang keempat, meningkatkan keimanan orang Islam sepanjang masa. Maknanya apa? Bila kita percaya hari kiamat itu, automatik orang Islam akan meningkatkan keimanan mereka, akan berlumba-lumba mencari ibadah, berlumba-lumba belajar, berlumba untuk mencari pahala. Okey, dan seterusnya ayat sekali, menetapkan balasan terhadap amalan manusia yang penuh keadilan. Pada hari kiamat nanti, kalau banyak dosa, tahulah ke mana kamu. Kalau kamu banyak pahala, kita pun dah tahu pastinya kita ke syurga. InsyaAllah semoga kita semua
semua berjumpa di syurga. Andai kata anak-anak tak jumpa ustazah di syurga, carilah ustazah di mananya ustazah ya. Tariklah ustazah bersama kamu. Ya. Risau ustazah. Okey, seterusnya akhir sekali yang bawah sekali, amalkan melazimi sebutan tasbih. Subhanallah. Kalau kita tahmid, alhamdulillah. Okey, biasakan nampak benda cantik. Subhanallah. Janganlah selalu saya tengok ya, kalau kat kelas ke mana-mana dulu kalau saya tengok nampak dia yang pelik cantik ke apa. Oh my god. Oh Pak Gad. Oh Mak Gad. Semua nak gad-gad. Gad apa saya tak tahu. Gad sekolah ke? Okey. Maknanya cuba kita biasakan sebut dengan tasbih. Subhanallah. Maha suci Allah. Lepas tu dapat kawan belanja ke, ada orang bagi bantuan ke beras ke apa. Yalah kita duduk lama kan. Bagi dapat bantuan beras ke apa ke, ada bagi duit raya lagi ke, duit raya haji pula kan. Alhamdulillah. Kena sebut tu biasa melazimi. Biar kita biasakan diri kita dengan cara keraya hidup orang Islam. Barulah dapat pahala berganda-ganda. Okey. Dan seterusnya sampai situ saja. Nanti kita akan bersambung akan datang. Okey. Tajuk akhir ni panjang sikit lah. Dia ada sambungan-sambungan dia. Dan jaga diri anak-anak. Semoga anak-anak terus membuat kebaikan di rumah ya. Dan jangan lupa solat. Okey, Ustazah harap kita semua sihat dan jaga diri baik-baik. Jangan nakal-nakal. Jumpa lagi kita di episod yang akan datang. Okey, semoga kita berjaya dunia dan akhirat. Okey. Sebelum itu kita habiskan, kita sudahi pelajaran kita dengan tahfiz kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Jumpa lagi anak-anak. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Ma'assalamah.